Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين ومن ذي وجهين يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberikan peluang oleh Allah Ta'ala sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian kita pada tiap-tiap malam dengan pusingan yang tertentu. InsyaAllah pada perjumpaan kita malam ini kita akan sambunglah kitab pengajian kita, iaitu kitab Muqarrar Al-Aqidah Tsanawiyah yang kedua tu. Mana hak kelas 9 lah, Al-Thaniyah Al-Tsanawiyah tu. Kita telah ambil sedikit daripada beberapa mata pelajaran. Yang pertama kita jumpa
Kita baca mari dah sampai kepada mata pelajaran yang ketiga. Ad-darsus tsalis. Maka kita ambil dahlah kaedah yang pertama dan kaedah yang kedua tentang masalah kita nak beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala di sisi ahli sunnati wal jamaah yang duduk di atas bantasan salafis salih. Maka mazhab salah ni ada orang dak bawa sampai sekarang. Mazhab yang teguh, mazhab yang disokongi oleh wahyu Allah Ta'ala daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan itu, ulama-ulama dia suruh kita berpegang kepada itu jalan ni. Mazhab salah ni apabila itlaq kena kepada bab pegang ni, bab iman kita dengan Tuhan. Adapun mazhab pak tu orang panggil mazhab fikhi, mazhab fiqh. Pegangnya mereka yang 4 orang tu daripada tokoh alim ulama mazhab pak tu, mazhab salah belaka. Tak ada pia pegang mazhab hak khalah ke ahli kalam ke, tak ada. Pegang dengan manhaj salaf salih belaka. Karena saya kena royak gini ni, terkadang umat masyarakat kita ni tak faham apakah mazhab salah, kok mana pula dia tambah di atas mazhab pak. Kerana kita kecek lagu tu menunjuk kata kita mengaji tak sapa. Walaupun mengaji beberapa tahun pun, berpuluh-puluh tahun pun, akan tetapi apabila kecek dengan itu percakapan, boleh tahulah kata mengaji kita tu tidak ada sistem, tidak ada aturan, tidak ada jalan ni yang benar-benar nak bawa seorang itu kepada ilmu pengetahuan yang benar. Tak. Dengan sebab apa? Dengan sebab cakapan seorang itulah yang menunjuk di atas ilmu pengetahuan yang dia itu ada ke tidak. Maka manhaj salah ni ataupun mazhab salah ni ada dia, ada sungguh. Dan orang yang duk bawa ni mana kata orang yang berpegang kepada manhaj sunnah. Mereka itulah yang bawanya mazhab salaf as-salih. Jangan kita sebagai orang Islam yang bermanhaj dengan manhaj ni tak kuasa kita nak jaga pula. Barang kita jaga molek lah. Jangan orang mari duk curi ambil. Jangan orang duk mari buat kacau main, buat hina, buat mengejek, tak boleh. Kita kena bawa molek ajaran kita, manhaj kita. Kerana itu adalah maksud yang Tuhan tu menjadikan kita supaya kita berpegang kepada benda tersebut saning. Jangan orang ahli kalam mari duk rebut kata kamilah mazhab salah, tak boleh. Jangan orang hak pesing kata nak mendahului akal dia di atas wahyu, kamilah mazhab salah, tak boleh. Jangan kita wi lagu tu. Benda kita tak boleh wi lah. Nampak tak tu? Harta sungguh suruh kita sedekah, akan tetapi ada juga perkara yang kita tak boleh nak wi ke orang, kita kena taruh kepada diri, ya ada juga benda-benda lagu tu. Saya akan kata semua hak amal kecek lagu ni pakat faham belaka dah. Dengan tidak ada benda yang jadi sutuk dan payah. Tak melewatkan masa, siapa ada kitab muqarrar al-aqidah tu, marilah kita tengok. Muqarrar aqidah hak kelas 9 tu. Carilah dalam baik anak kita tu. Bagi orang hak ada anak cucu duk mengaji lepas dah tu, cuba cari tengok. Kita hak anak cucu kita mengaji ni, kita sebagai ibu bapa ni kena sipar taruh juga. Kalau budak tu tak pandai nak sipar sendiri. Kerana itu adalah ilmu pengetahuan yang dia itu bawa mari. Terkadang saya tengok pada masyarakat kita apabila anak mengaji sudah dah, setengah-setengah lah bukan semua. Yang ambil kitab ni, nyagi buku nasi kerabu ke, nyagi bakar ke, nyagi tak ikut dia ke, itu bukan.
Itu adalah cara memikir yang salah lagu tu. Kita agama ni kita kena agungkan dia. Kita kena tak sesuai dengan tepat dia. Kita kena pandai nak bela dia. Kerana dia itu adalah hujah bagi kita. Adalah jalan keluar bagi kita. Jangan kita buat cuai-cuai, main-main, mudah-mudah gitu. Tak boleh. Jadi kaedah yang ketiga lah malam ini. Kita nak baca pula ni. Buka muka 12 tu. Dia kata Al-Qa'idatus Thalithah. Kaedah yang ketiga. Semua jadi kaedah belaka. Apabila kita mengaji, kita pergi kena cara lah. Kalau kita tak mengaji, ya tak tahu gapo. Maka apabila kita ni orang mengaji dah, tak boleh nak buat main-main dengan orang tak ada tahu gapo. Tak boleh. Jadi kita kena tak makam kita, we kena juga. Orang tak tahu, kita orang tahu, kita digerak itu dengan dia, ya tak sesuai. Dia kata sifatullahi tauqifiyatun. Sifat Allah Ta'ala ni adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ni mana kan terhenti di atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terhenti di atas pelasapah tu, pelasapah ni. Tak usah ada dakwa lah kata pelasapah ni orang proses dah kagak apa dak. Ya Quran kita, wahyu kita ni, orang pengen kata kita nak kecek dalam urusan agama, ya kena kecek sumber dia duk di wahyu Tuhan. Orang lain mari nak bantu, mari nak buat jadi kajian suku luar tu, tak apalah kita kata. Akan tetapi nak buat sebagai asas, nak buat sebagai asas, sebagai dalil, itu tak boleh. Kita kena faham. Nampak tak tu? Ya tak sama. Di antara benar-benar, di antara benda yang tak benar, dua-dua tu ya harga lain-lain. Lalu, kaedah di sisi kita, sifat bagi Tuhan ni adalah tauqifiyah. Mana tauqifiyah, mana terhenti di atas dalil. Kena berhenti. Tauqif mana berhenti? Berhentilah mana? Berhenti nak ayat kata, engkau, demo, kena dengar daripada Tuhan dan Rasul tentang masalah sifat Tuhan. Jangan kita pandai-pandai sendiri. Jangan kita duk gamuk-gamuk sendiri. Jangan kita duk kira-kira sendiri, tak boleh. Jangan kita gunakan akal kita tempat yang kita tak boleh nak guna. Ya masalahnya nak jadi zalim satu perkara tu kita letakkan satu perkara tak kena pada tempat. Akal kita ni tu hawi sesuai dengan perkara yang dia itu ada garisan dia. Perkara yang ghaibiyah, perkara yang manusia itu tak kuasa nak sampaikan kepada tujuan dan matlamat. Dengan rahmat Allah Ta'ala dia hantarkan wahyu mari kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kena molek cara kita nak beriman dengan Tuhan. Cara kita nak menujukan kepada Allah yang kekal abadi. Dengan sebab Allah Ta'ala, ia bersifat dengan hikmat bijaksana, ia datangkan Quran. Apabila sebut kata tauqifiyah, asal pada masalah nak letakkan sifat Tuhan ini adalah haram. Ataupun tertegah. Tak boleh kita nak kanan ataupun kiri, depan ataupun belakang. Tak boleh sama sekali. Hingga bila? Hingga ada wahyu daripada wahyu Tuhan. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi SAW, barulah kita kata, barulah kita itu pegang, barulah kita itu berdasarkan kepadanya. Lalu ulama kita kata ni, dia katakan, fala nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Maka tak kita itu, kami tidak mensifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dengan perkara yang telah sifat dengannya akan dirinya, akan diri Tuhan tu. Di mana? Fi kitabihi. Di dalam kitabnya. Kitab Allah iaitu Quranul Karim. Kitab Allah iaitu Al-Quran Al-Karim.
Hak lain daripada tu, kita sebagai umat Nabi, tak wajib kita beriman dengan cara tafsili. Beriman dengan cara ijmal tak apa. Kita beriman juga dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil. Akan tetapi dengan cara luah-luah. Kata itu adalah kitab Allah. Adapun isi kandungnya, kita memadai dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana kitab Al-Quranul Karim sebagai kitab penyudahan bagi segala-gala manusia yang turun di atas Nabi kita Muhammad SAW. Lepas pada ni tak mari dah kitab. Kitab daripada Tuhan tak akan mari. Siapa dia dakwa kata dia dapat wahyu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala lain daripada Al-Quranul Karim, maka orang tu jatuh agama. Kalau dia kata dia tu tahu, dia kata dengan ilmu, dia kata dengan dia tidak kena paksa gapo-gapo, maka orang ni adalah jatuh agama. Itu nak kita faham dengan cara jelas dulu. Kata kita nak tahu kata sifat Tuhan ni apa kata, pasti kita kena dengar daripada Tuhan. Pas nak dengar lagu mana? Alim ulama kita duk baca we dengar. Nampak tak tu? Situ tepat logik akal sekali. Takut-takut duk faham kata nak ambil lagu mana daripada Tuhan. Kita ni ilmu tak erti berapa sekarang, mengaji baru apa tahun baru. Orang mengaji 50 tahun 100 korong tak boleh lagi nak baca. Itu adalah pedaya. Tidak ada seorang pun nak boleh reti isi kandungan Al-Quran, malaikat dia itu melalui warasatul anbiya daripada ini ummah. Dia kena lepas daripada alim ulama. Tapi alim ulama yang sebenar, orang baca Quran, baca hadis kepada ummah. Tu alim ulama yang sebenar. Kemudian dia wari pendapat ni, pendapat yang kita dah baca ni, kita dah dengar ni. Ni perkataan alim ulama. Fala nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Ini bukan kalam Quran. Walaupun kalam hadis Nabi. Tidak. Kalam alim ulama kita. Wari buat apa? Kerana nak menjelaskan. Nak mendetailkan. Nak berikan pengertian. Wipada dan sesuai dengan kita sebagai orang hak sekarang. Hanya bahasa ni dia pelik juga. Bahasa ni ya pelik. Pelik lagu mana? Terkadang bahasa orang tua kita dulu. Kita dia pun tak faham. Bahasa orang mengaji pun serupa. Terkadang hak alim ulama yang duk kecek zaman dia tu. Ulama zaman kita ni kena syarah pula sekali lagi. Awak apa? Kerana orang zaman kita ni tak boleh nak faham kalau orang zaman tu di kalangan alim ulama. Maka ulama yang ada zaman kita ni yang mengaji, belajar. Siapa kaya faham maksud tujuan alim ulama kita, yang mari tulis semula. Nak faham dengan bahasa hak sekarang. Ni orang mengaji pakat erti belakang. Orang otak yang terbuka pakat boleh terima belakang. Tapi kalau otak beku, tak mau nak terima kebenaran, kemajuan, tak sah buat kerana. Nampak tu tak? Ni banyak lagi. Banyak lagi setengah-setengah tu duk faham lagu tu. Kerah gitu ya. Tapi nak buat apa tak boleh juga. Nak kemukakan ilmu pengetahuan kepada ummah dengan cara terang-terang tak kuasa. Supaya zaman kita masa kecil-kecil hari tu lah tak. Kalau pangkat doktor ni, golek kira tak boleh mengaji. Ilmu tak berkat, ratik Yahudi lah, ratik letak. Kita ni gitu, kita ni gini. Ulama sore mana hak aku doktor dan gitu dan gini. Kita pernah dengar orang-orang zaman kita ni pernah dengar perkataan itu. Teori-teori yang mundur umpama tu kita pakat boleh dengar. Akan tetapi abnak anak-anak ataupun anak-anak murid mereka yang tubik teori macam tu pakat deraka belaka dah lah ni. Tak boleh nak terima. Apakah setengah-setengah kata wajib orang kita ni kena ambil syahadah pergi luar negara supaya ambil doktor buat klik mari. Orang sunnah duduk depan dia awal dah. Kenapa? Kerana dia dah dengan semasa. Tahu kata gapo sesuai dengan zaman dan semasa, dia reti. Akan tetapi setengah-setengah gitu. Kita jangan.
kebaikan, kemajuan hak tu hawi, apa kita nak guna tak boleh? Apa kita nak ambil tak boleh? Boleh kita ambil. Bahasa hak ulama kita tulis baru, isi kandungan tu lain hak ulama tulis dulu. Tapi ulama kita tulis dengan bahasa hak kita sekarang. Supaya kita orang ngajar sendiri pun, kalau kita guna bahasa hak orang tua kita nu, berkorong-korong atas nu, orang zaman kita nak faham tak boleh. Setiap masa, setiap tempat tu bahasa hidup beralih sama. Tapi maksud tak ada beralih. Quran hak makna segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah situ. Cuma cara syarah nak faham tu. Situ ya tepat yang jadi kata kita itu berhajatkan kepada kita kena guna bahasa semasa. Guna bahasa faham. Nampak tak tu? Di sini. Karena setengah-setengah kata, kita hak kelas 9 orang duk mengaji walaupun duk mengajar sekolah agama, puak-puak tu tulis tak ada ilmu pengetahuan. Kalaulah mereka itu tidak ada ilmu pengetahuan, kenapakah kerajaan dan alim ulama lagi pakai aku? Orang hak kecek lagu tu, kitab sebuah pun tak ada tulis. Fadlan. Kalau nak kata kitab sebuah tu banyak, sekeping kertas pun tak tulis kepada ummah. Dengan bahasa Arab, kalau dia tunjuk pada ulama Arab, kata dia tulis kena. Tak ada juga. Ini adalah beku cara mikir. Kita sebagai umat Islam tak boleh mikirlah tu. Mikir lagu tu beku. Otak tak bergerak. Kalau bahasa kasar sikit, karak. Nampak tu tak? Ni tepat yang kita, orang Islam boleh terima kemajuan. Apa kita menetai kemajuan? Apa kita mempertahankan kemajuan? Agama Islam, saya nak ayat dengan cara terus-terus. Agama yang kena tolong diri. Bahasa saya kata tang cuai tua ing. Sebab itulah semaya tak boleh nak wakil. Mung bangun semaya subuh. Maya kaku atik. Tak boleh. Mung nak buat sendiri. Kewajipan aini, mung sendiri kena mengerjakan dengan perbuatan dirimu sendiri. Apa tu? Islamiyah, gapo tu yang nak jauh kita pe? Nak ayat atas kita nak harap ke orang 100% tak boleh. Ada pun agama buza ke agama gapo nama kata, gila, gi diketik nu, pakai yang kuning, aku nak gantung atik di kain kuning mu tu, naik syurga sekali dengan mu. Tak, kita bukanlah tu. Kita kena kerja. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pada Fatimah radhiyallahu anha, anak dia kata, "Ya Fatimah, inqidhi nafsiki fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a." Hei Fatimah, waknah amma molek hak ayah dak hajar tu. Apa semua ajaran hak ayah dak hajar tu kerja nah wa amanah. Kalau mu tak buat, aku sendiri nak tolong gapo mu tak boleh. Nah, ayat tak dinil Islam, agama Islam, agama berilmu dan beramal. Hajar ilmu pengetahuan, kemudian dia pandai buat sendiri. Bukan makna kata tak sah hajar ilmu, kemudian mu nanti turut aku sahaja. Itu bukan. Itu bukan ajaran Islam hak sebenar. Mengajar wira siapa ke orang pandai buat sendiri, hak tu hak Islam. Dah tu. Nak reti sendiri. Cuma ia hajar. Kata, hei manusia yang ambil ilmu pengetahuan daripada orang mana-mana, mu boleh reti ilmu pengetahuan sikit sebanyak hak Tuhan buka, mu jangan terlupa sebab orang hajar mu tu. Kalau mu tak ingat kepada orang mengajar mu, mu deraka dia, mu pun tak selamat. Tu yang gikut tu ia hajar. Bukan makna katuk telinga, katuk mata, katuk padangnya. Tak ada. Kalau orang lain royak, kalau bukan hak kita biasa dengar daripada guru kita, bukan dah. Bukanlah tu. Itu bukan agama kita. Bukan ajaran kita. Nampak tu? Dengan sebab itulah, saya nak royak beritahu satu. Dengan sebab itulah timbul kumpulan di dalam rupa Islamiah. Lahana? Almaniyun. Fak sekularisme. Apa? Kerana nak tubik daripada kebekuran otak manusia tadi tu kena duduk bawah sama. Ya tak silat. Adapun Islamnya tak berhajat pada almaniyun. Pada sekular. Yek saksana daripada hidup pe.
Ataupun orang panggil dengan bahasa Melayu kata memperasingkan hidupan manusia harian ini daripada ad-din, daripada agama. Tak. Karena agama adalah ajaran bagi hidup. Seperti sifat dengan jasad. Itu tepat dia. Maka kita tak ada nak pergi situ. Nak di dalam kitab ni, nak ayat wipahak. Nak ayat kata kan? Nak ayat kata kita tak boleh nak sifat akan Allah Ta'ala. Malaikat apa yang Allah Ta'ala mensifat dengannya akan dirinya di dalam Quranul Karim. Dalam kitab Quran. Itu tak? Di dalam Al-Quranul Karim. Satu. Siapa dia kata nak akik tangan kata, tak boleh kecek lagu ni salah jadi kaum muda. Jadi Wahabi kata kata ikut dia lah. Tak ada. Siapa dia akak tangan seolah kata tak cidik berdoa. Orang royak kata jangan kita mensifat akan Allah Ta'ala, malaikat apa hak Tuhan royak? Kena dengan syarak. Kena dengan akal fikiran. Kena dengan fitrah. Kena dengan alasan yang diberjalankan oleh warasatul anbiya di kalangan ulama Islam. Walaupun kena sebab begitu lalunya, ada lagi yang nampak tak kena. Ayat kata ia tak sudah manusia kita. Manusia ia tak sudah. Ia tak sudah sama sekali. Sebab tu kita kalau dengar orang, habis syirik kita. Dengar orang apa yang tak sewi kita jadi maju ni, punah. Saya royak sokmo masalah dengar orang. Tapi nak lari tak boleh juga manusia pesen wahai dengar orang. Dan ada orang dak cocoh tu sokmo. Harap apa? Karena ya asal dah. Kita kena tubik pada syurga sebab makan cocoh ni. Nah, sebab makan cocoh jenis kita, jenis manusia. Sebab tu guna otak. Otak hak tu hewi kita ni cuba guna molek. We faham. We jadi jelas. Barulah kita itu boleh bawa diri. Nak pergi jumpa dengan Tuhan ni. Hidup dunia sekali ni ya. Tak ada dua ataupun tiga. Tak dah sekali. Marratan wahidatan. Sekali ya. Dia mata, tak mari dah sini. Nak buat lagu mana? Kita pergi kena. Pasti kena ada ilmu pengetahuan. Cari ilmu pengetahuan. Daripada mana orang apa tak apa. Asal kaya baca qala Allah, qala Rasulullah, qala al-a'immah. Okey. Tak apa. Nampak tu tak? Tu. Satu. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun di atas cakap pihak Nabi bercakap. Daripada mana? Tak ada dalam Bukhari ke, dalam Muslim ke, dalam Abu Daud ke, Tirmizi ke, Nasa'i ke, Ibnu Majah ke, dalam Muwatta Imam Malik ke, dalam Sunan Musnad Imam Syafi'i ke, dalam Musnad Imam Ahmad ke, dan sebagainya. Gapo nak tu? Iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyata tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu melengkapi dah tu, melengkapi. Ni terkadang kita lah. Ni terkadang kita, diri kita tak pernah dengar qala Allah, qala Rasulullah, nak kecek tu tapi tak ada qala Allah, qala Rasulullah. Rasa sedap tak? Rasa sedap tak kita? Kita cuba tanya diri kita tu sedap ke tak? Diri manusia ni kalau Tuhan tawak tulis langsung dalam tubuh jasad manusia ni, nak daging nak gantung mana? Dia tak jadi orang. Dengan tu hikmatul hakim Allah Ta'ala menjadikan izama lahma. Mana kata summal kasawnal izama lahma. Tuhan mengkatukkan tulang kita ni dengan daging. Supaya isi kita, daging kita ni gantung kepada tulang. Juga ajaran Islam kena gantung kepada Al-Kitab wa Sunnah. Di atas huraian yang alim ulama kita hurai. Bukan mana apabila kata sebut Al-Kitab wa Sunnah, ni orang baru ni. Ni baru ni. Ni Wahabi ni lagu ni ni. Ni kaum muda ni. Ni puak pesa tak turut orang tua ni. Tak. Bukanlah tu. Cuba kita pergi tengok kitab-kitab alim ulama kita hak tulis hak negara taning kita sendiri ni. Gini juga ayat-ayat. Hak mana? Manhaj hak salah, yalah tu. Syekh Daud, Syekh mana pun lah ni hak ayat. Tapi hak nak ayat rupa hak manhaj salah, gini. Maka alim ulama kita pilih manhaj ni. Mari nak wiwak
Tepat hak kita nak gantung, nak pegang, nak beriman, nak pergi jumpa dengan Tuhan. Kalau nak ngaji juga hak khalas ke, hak versi lain ke, boleh ke tak? Boleh. Kita pun mengaji. Guru kita pun mengajar. Tak ada apa. Kita nak ngaji, we tahu, tak ada salah. Kenapa tak? Tapi hak nak fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salafus salih. Orang yang dapat bahagia iaitu mereka yang gantung kepada jalan ni hak manhaj salaf salih. Ni kita duk pakai ambil teori, duk kena tipu demo sampai ke umur 60 50. Waktu bukan duk mengajar hak salah, tu duk mengajar hak salah. Kita pun duk bawa hak salah. Sampai kata pergi hak salah. Turun kubur dekat daerah tu. Apa? Kita nak selamat diri kita macam mana? Nampak tak tu? Ni cara dia. Ya tak sama. Di antara manhaj salah yang gantung pada Alkitab wa Sunnah dan akal dia duk belakang daripada wahyu dengan orang yang tak ada gantung pada Alkitab wa Sunnah, kamarnya akal duk depan pada wahyu. Serupa tak? Kalau serupa, sama di antara mati dengan hidup. Kalau serupa, sama di antara siam dan malam. Kalau serupa, sama di antara mukmin dengan hak bukan mukmin. Kafir masalah. Dia tak boleh nak kata serupa. Mana tanah sebab tempat tanah kesek ada kitab belaka. Hak pegang pada manhaj salah ni ada kitab tak? Ada. Hak tak ada pegang pada manhaj salah ada kitab tak? Ada. Kita boleh tengok dua-dua. Gapo lagi nak kata? Ini kita nak buka cara mikir. Nak ikut. Tak saya ikut, tak ada paksa. Nak mikir, nampak dalam akal fikir kata, gapo? Hak orang duk mengajar kepada anak cucu kita di sekolah bawa kitab ni. Gapo? Hak tu hak nak rakyat. Nak kita faham tu nah. Nak kita faham. Setelah daripada tu dia kata lagi alim ulama kita dia kata walidalalatil kitab was sunnati ala thubutis sifah thalathatu awjuh. Dan bagi dalalah tunjukkan bagi Alkitab iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah di atas menyabitkan sifat Allah Ta'ala ni ada 3 wajah. 3 wajah macam mana? Makna cara kita nak memahami, cara kita di sini kita hazah mudah nah. Makna cara alim ulama kita. Kadang kita sebut cara kita, tengok puak ni tak pakai ulama. Yang nak kecek lah tu. Kalau tak pakai ulama, kan baca Quran selalu. Tak baca kita hak ulama tulis ni. Ya masalahnya kita kena buka hati. Jangan kita katuk hati kita. Jangan kita katuk pandangan kita. Buka pandangan, buka hati. Tak apa. Kita telinga kita tu hari dengar dah ni. Dengar. Mata boleh tengok tak? Boleh tengok. Akal boleh mikir tak? Boleh. Tapi jangan tak hawa. Tak ta'asub asabiyah. Tak boleh. Beci di depan. Tak boleh. Tu well tu baik lah tu. Kita tak kenal ke dia. Tak apa. Kita nak dengar isi kandungnya kata guna. Sebab aku ada otak aku bukan bodoh. Kena mikirlah tu. Ni tak boleh. Bukan buat kita. Tak boleh. Tak boleh. Ya bukan. Bukanlah tu. Zalim ke diri itulah tu. Itu adalah bukan ajaran manusia. Manusia tu hawi akal fikir. Dengar tengok. Hujah yang ada. Akal kita pun ada. Nak tahu atau kita faham betul tak betul. Dengar tengok. Bahaya rakyat kenakan salah. Cara tanya. Terkadang orang kita ni tak sewi. Kalau nak cari benda-benda sungguh. Ambil isi. Jangan nak sebut tu. Tok Guru. Orang kecek lagu ni. Gini. Kena ke tak? Kan salah dengan Quran dengan hadis. Jangan ada ayat kata orang tu kata orang ni kata. Cuba tanya gitu. Ya terkadang kalau kata orang ni katalah ni. Dia nak murih ke orang tu. Dia tak say kepada orang. Habis licin. Sebab tu. Zaman-zaman dulu tu zaman tak ada internet, tak ada telefon, tak ada gapo, ada kitab ni. Terkadang orang nak marah ke tuan tu orang soyak tubik ni. Kulit kitab ni. Wit tinggal isi saja. Hala kepada Tok Guru. Tok Guru, kitab ni salah ke betul ni? Amo takut juga beli kena tanya Tok Guru, amo tak ada ilmu. Bagi kepada Tok Guru. Tok Guru baca tengok. Tak ada salah gapo. Lepas tu dia kata, dia duduk boleh sebulan, 2 bulan, wak pergi kitab hak tulah tu. Tapi we ada nama, hak tulis depan tu. Kitab ni lah mana Tok Guru? Ni sesak ni, gini.
Lepas tu, anak murid hak kita tanya tadi tu lah mana. Dia kata hak ni hak tulah ya tok guru. Cuma saya wear kulit tu baik hak ni. Supaya tak sewi tok guru tu jadi nak marah. Lah mana kita ni? Ya tak kena. Tu ya taubat. Nak ayat kata terkadang orang tak seh pada tu isi tak apa. Nampak tak tu? Sebut demo tu. Oh tak boleh. Oh muda tu, baru tu. Wahabi itulah ni. Wahabi gapo nama ni nak jauh ke orang pada sunnah belaka. Nak jauh pada Alkitab wa sunnah manhaj mazhab salah. Hak tu ya. Cuba kita tengok molek suluh molek orang nak kata ke orang lah tu. Ya tak lari. Nampak ni saya kecek dengan betul-betul selalu tak saduk susuk-susuk lah. Supaya nak kita ni gerakkan akal fikiran kita. Kalau gitu dalalah tunjuk ke Quran dan hadis ni di atas nak menyabitkan sifat Allahu Jalla wa Ala. Kita nak faham daripada alim ulama kita ni. Ada 3 wajah. Ada 3 apa? Ada 3 wajah semua. 3 wajah di sini mana? Ada 3 jalan. 3 wajah. Ala salasati turuq. Ada 3 jalan semua. Yang pertama lah mana? Al-alif. Alif at-tasrih bis-sifah. Allahu Jalla wa Ala sendiri yang mensarahkan. Sarah ni kecap tu. Tak ada sini ke, tak ada kok tu kok kecap tu. Mari rumah ni tak ada kok mana dak main nak jual beli sikit. Tu kecap lah tu, tapi kecap sarah. Mari rumah ni kok ana dak. Mari nak berhubung besar sikit ni anak kita nampak ada umur dah nak demo pun nampak molek. Nak mari tu jual tu. Orang pasal kecap tu. Alah tu. Yang panggil tasrih bisifah. Dengan apa? Dengan sifat. Kal izzati wal quwwati wal rahmah. Seperti sifat al-izzah. Izzah ni mana kan? Makna sifat kemegahan. Tidak ada siapa pun boleh nak mengatasi Tuhan, tak ada. Wal quwwah, dan sifat kekuatan. Tak ada lemah di Tuhan. Tuhan tak ada lemah. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada perkara yang melemahkan Allah Ta'ala di langit ataupun di bumi, tak ada. Warrahmah, sekali pun Tuhan tu kuah lagi megah, tapi dia ada rahmah. Ni. Orang tu kaya, orang tu kedebek, orang tu bekan, tapi sifat dia mengandungi hak 3 perkara tu, ada lagi sifat yang keempat iaitu rahmah. Dia tak buat karut kat orang, dia tak zalim kat orang. Dia tak buat menyanyai orang, dia tak buat orang tu sedih, tak buat orang tu sakit hati, tak ada girapah harta orang. Sedangkan dia ada kuasa di tangan. Tapi dia ada sifat rahmah. Rahmah ni duk mensekatkan. Gapo nama? Perkara-perkara yang nak berlaku kepada manusia tu. Itu makna rahmat Allah Ta'ala. Kita ngaji dah. Wa rahmati wasi'at kulla syai' tu. Ngaji mari belakang dah, lepas mari dah. Rajaklah rakam-rakam hak kita telah baca telah kita mengajar dah dulu tu, kita rajak tengok. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran. Ni semua kitab hak manhaj salah ni lah ni cara yang ngajar. Ya hurai kama dia wari qala Allah. Tu. Tak kira bahasa Jawi, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Cina, bahasa Sia, bahasa apa, semua. Tak ada kata duk hurai saja. Tak. Ada daging tak ada tulang tu bukanlah tu. Ada sifat tak adanya jasad, tak ada roh ni tak bukanlah tu. Ya ada dua-dua. Ada huraian, adanya isi kandungnya wahyu. Sama ada Quran ataupun hadis. Situ hak kita nak tu. Manusia duk cari benda tu. Tapi nya kena usik demo. Nak tahu kita hak biasa kaum muda, ada Quran dalam tu. La haula wala quwata illa billah. Nak tahu kata kita Wahabi, ada Quran, ada hadis, ada kata sahabat je lah tu. Gapolah tu. Apabila ada Quran, ada hadis, ada kata sahabat, kata tabi'in, kata ulama, hak tu kaum muda, Wahabi kas bahasa lagi orang panggil. Hebat benar demo ni. Kenapa? Oh, jadi.
Demo kata nak share lagu mana orang sesak. Naik kereta bank. Lepas pada tu, pakai dia tak ada renyang sikit pun. Kasut dia kelik. Tu orang sesak tu. Oh, hebat benar orang sesak lah tu. Iyakah? Orang panggil muslimukkan benda al-haq dengan tuduhan. Kita tak dengar dia, gak habis licin kita. Turun kubur kadang tak tahu gapo. Nyanyi kita. Kita ni menzalimi diri kita sendiri. Hak tu hak nyanyi, hak sungguh. Kama fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman. Fa innal 'izzata lillahi jami'ah. Maka sesungguhnya ayat ni belum pada tu aturiduna 'indahumul 'izzah. Munak ke hai umatku daripada orang yang tak beriman terutama munafikin tu munak kemuliaan daripada puak dia. Muharap kata orang yang tak beriman tu nak menjadikan puak mu tu orang mulia. Jangan. Nak harap tak boleh. Ya nak harap tak boleh. Kemuliaan ni nak harap tak boleh. Kita nak jadi demo akak kita, demo seteru dengan kita tak jadi. Munafikin ni orang seteru dengan Islam. Dia tak say tengok Islam itu tumbuh dan naik. Dia tak say. Kita nak kekuatan, kemegahan daripada dia. Dia tak wi kita. Walaupun tak apa, aku nak jaga mu. Tak apa, aku nak wi kemuliaan. Tapi mu kena buat gini, mu kena buat gini. Hak mu kena buat gini, hak mu kena buat gini. Hak tu jatuh agama tu. Sebab dia suruh kita buat benda yang cengah dengan agama kita. Supaya orang main sihir tu lah. Dia tak kuat sihir dia, malaikat dia kena hinakan Quran. Kena cengah dengan ajaran. Barulah setan tu tolong dia. Tak, dia tak kuat. Dia syarat juga. Nampak dah tu? Kita duk tengok berita tu kena baca orang pecah. Demo wi dah. Kemajuan pada negeri kita. Setengah-setengah misal kata. Perjanjian tu, hak nak boleh beri tu, hak boleh belakang bawah meja tu gapo, kita kena mikir. With that. Kalau tidak, saja tengok gitu. Dia kena ada tukar, bertakwi saja. Lalu Tuhan kata, "Hei, orang Islam, kalau mu nak kemegahan, fa innal 'izzata lillahi jami'ah." Sesungguhnya kelebihan, kemegahan, kemuliaan mustahak hak Tuhan semuanya. Tak ada kecuali hak Tuhan belaka. Sebab tu Tuhan kata lepas pada ayat ni Tuhan kata fa innal 'izzata lillahi jami'ah wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala waktu wahyu di dalam Quran ni kata apabila mung tu duduk dengan orang yang suruh mung tu orang tu duduk kufur dengan ajaran Tuhan ataupun mempersena-senakan dengan ajaran Tuhan, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk sekali dengan dia. Situ mu kena ambil pendirian, jangan duduk sekali dengan dia. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sehingga dia tak kecek nak sena-sena, nak kufur dengan ajaran Islam hak Tuhan waktu ramai. Tak apa. Kecek dengan dia tak apa. Nampak dah tu? Masa dia duk kufur tu, jangan duk masuk dekat. Sebab apa? Fa innal 'izzata akhir sekali innakum idzam mithluhum. Kalau mu duk kaca duk mu serupa dengan dia. Allah. Akhir ayat lah mana? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Ta'ala menghimpunkan orang munafiqin dan kafirin sekali dalam api neraka. Tak ada nak ayat tafsir tu nanti kita tengok dalam tafsir ayatul Quran, tetapi munasabah dengan ayat hak ulama kita wakri di sini sifatul izzah. Sifat kemegahan. Fa innal 'izzata lillah jami'a. Sesungguhnya sifat kemegahan itu mustahak hanya jua bagi Allah semuanya.
Tuhan sendiri sifat kata dia ada sifatul izzah. Satu. Yang kedua ayat wa qawlihi subhanahu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala huwar razzaq. Dialah yang merazki. Razki itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzul quwwah, yang mempunyai sifat kekuatan. Sahibul quwwah al-matin, yang benar-benar gagah, yang benar-benar ada kekuatan. Kekuatan hak Tuhan ni, mana tak ada siapa dia boleh nak melemahkan dia, tak ada. Hati kita ni apabila Tuhan kasih kita ni, Tuhan banyak cuba. Tuhan banyak cuba. Ingatlah, tiap-tiap orang hak banyak Tuhan cuba, orang Tuhan kasih. Yakin hak tu. Hak tu kita kena yakin. Hak apa? Kerana tengok Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ya Tuhan kasih dia. Nampak dia cenderung sikit hati kepada Ismail, Tuhan suruh sembelih lah dia. Suruh sembelih nak tengok, kata Ibrahim nak pilih aku ke pilih anak dia. Tuhan. Ime kau teguh, kau kuat. Coba kau banyak, kau gagah. Kau jadi besar. Gitulah. Gitulah. Apabila siapa sungguh, innas sabra fi sadmatil ula. Mana sabar tu pada mula-mula kena. Oh, payah. Bukan mudah. Nampak tu tak? Payah, bukan mudah. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Tuhan bagi engkau ya Rasulullah, al-ghani, yang maha kaya, tidak berhajat pada mana-mana. Dzur rahmah, tuai ampunya bagi sifat kasih sayang. Ini Tuhan ayat kata dia bersifat dengan rahmah, bersifat dengan quwwah, bersifat dengan izzah. Ada, Tuhan sebut sendiri. Maka kita kata Tuhan kita bersifat dengan izzah, bersifat dengan quwwah, bersifat dengan rahmah. Boleh kata boleh? Boleh. Buat apa? Ambil dana apa ni? Ambil pada Alkitab. Hak Tuhan ayat sendiri. Apa main lagu mana? Ulama duk royak, malam-malam duk mengaji. Nampak dah tu? Ulama duk royak, malam-malam duk mengaji. Okey, apa? Banyak tu lah. Tak ada kena duk jadi payah lebih pada tu. Yang kedua, tadammana al-ismu laha. Makna mengandungi isim bagi sifat. Mana kita mengaji dah dalam kawaid nama Tuhan, tiap-tiap nama Tuhan mengandungi sifat dalam tu. Supaya kita panggil nama orang. Kita panggil Muhammad, pasti sifat ada dalam diri Muhammad tu. Muhammad ni orang rajin ke, orang akhlak molek ke, orang suara sedap ke, orang gapo, ya ada. Bukan kita panggil nama tak ada tuai, bukan. Nampak tak tu? Panggil nama saja tuai tak ada. Okey. Okey lagu tu. Tu mana kata nama tu mengandungi sifat dalam tu. Sungguh tak? Sungguh. Hak amba misal dah tu boleh faham belaka. Kal Aziz wal Ghafur, seperti nama Allah Al-Aziz dan nama Allah Al-Ghafur. Nama Al-Ghafur. Qala ta'ala, Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala yang meletakkan nama sendiri. Lagu mana tengok? Allah yang kata, qala subhanahu wa ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata. Ialah Allah yang menjadikan al-maut. Mati tadi itu adalah makhluk Allah. Al-hayata, hidup adalah makhluk Allah. Hidup mati, dua-dua ni makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ya Allah? Tuhan rakyat sendiri sebab Tuhan jadikan mati dan hidup. Liyabluwakum, supaya aku nak mencuba akan kamu, hai manusia. Tuhan jadi hidup dan mati, nak cuba tengok. Satu patah dikata
liyabluwakum. Satu patah ni. Ulama kita waktu bek syarah lebih besar daripada ni lagi. Nak win apa kata gapo hak Tuhan khanak daripada kalimah liyabluwakum. Itu makna gapo tu? Itu makna at-tadabbur fi ayatil Qur'anil Karim. Tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Supaya kita tadabbur. Tadabbur macam mana? Memahamikan lafaz dia dan maksud hak Tuhan nak sungguh. Ambil dana tu. Sematah liyabluwakum ni boleh waktu baik kita umpama tu sebagai syarah. Ambil daripada Allah Ta'ala sendiri yang tafsirkan dalam Quran tempat yang lain. Dan ambil daripada Nabi SAW dan para sahabat sebagai orang mula-mula faham Quran yang betul daripada Rasulullah. Kemudian alim ulama kita mai besar-besar biak tu baik pula. Kita boleh tupai ilmu mereka. Situ ya. Tak ada lain. Tak ada lain. Al-ilmu bin naql. Dengan akal. Faham akal dia mewarisi. Kita ada ilmu Allah Ta'ala Tuhan mengfardukan di atas kita, suruh mengajar, sebarkan. Fardu atas kita. Balligh ma unzila ilaika min rabbika. Ayat tu umum. Walaupun khusus di atas Nabi pada masa dia, tapi umum kepada warasatul anbiya wal mursalin. Umum di atas orang yang pegang jawab Rasul. Mana kata jadi pengwarisi. Bukan jawab Rasul. Mana kata jadi Nabi, jadi Rasul tak. Orang yang mewarisi dia tu. Wajib kena menyampaikan ilmu. Orang dia buat kerja daripada tok-tok guru je lah dah tu. Tapi, ingat kata al-warasah. Apa makna warasah? Mana dia bawakan ilmu pengetahuan daripada Alkitab wa sunnah. Sebarkan. Bukan wa'il khurafat kepada masyarakat. Itu bukan. Al-khurafat wal-khuza'balat. Dalalat itu bukan. Benda hak tak pakai, benda dongai, benda khurafat, benda yang sesat dan semua itu bukan. Tahu main lagu mana kata dia khurafat? Apabila yang menyenggahkan dengan Alkitab. Menyenggah dengan As-Sunnah. Itu ialah setengah-setengah mendahului rupa kata khuza'balat wa dalalat ni makna kan? Mendahului hadis yang tak tahu mari dana di atas hadis hak sabit daripada Rasulullah. Itu rupa. Kita muliakan orang lebih daripada benda hak sepatut kita mulia. Seumpama Rasulullah ke, seumpama Jibril ke. Kita kata Jibril dengan orang ni lebih orang ni. Tak boleh lah tu. Salah lah tu. Pit. Masa saya kata pit. Salah. Kalau ada ajaran tu tak boleh. Mulia ajaran yang menyenggahkan Alkitab wa sunnah. Hak kata ajaran hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Hak ni lebih daripada ajaran hak ada dalam Kitab wa sunnah. Hak ni hak mulia sekali. Itu sesat tu. Itu sesat. Nampak orang ramai ada ikut, tak kira ramai sikit. Jangan dah ambil kata ramai tu hujah dak. Kalau ramai tu hujah nah. Hari peperangan Badar orang kurih ni benar. Orang kita banyak mana ya. 300 orang lebih. Ni mana beribu. Kalau nak hukum ramai. Ni duk ramai. Tak. Hak naknya benar. Hak tu hak nak. Bukan ramai. Benda nak serupa. Pada cakap apa. Tapi pengertian jauh seumpama langit dengan bumi. Tak serupa. Nampak je tak? Kalau ramai pakat pergi benar-benar belakang, alhamdulillah. Hak kata la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, makna dia tu sahih itu. Lah mana? Makna kata semua ummah ni tak beripung di atas kesesatan. Ya memang. Tak ada benda satu perkara yang masuk dalam agama kamu dia pakat senyap belakang ulama tak ada dia kata gapo. Tak ada. Ya kena ada orang ni kata bukan. Nampak tak tu? Walaupun orang hak engkar tu tak ada agama, tak ada apa.
Dia engkar dengan alasan. Ni setengah-setengah kata orang zaman salah tak ada dia engkar dalam masalah amal ibadat. Nak berzikir, nak nak selawat, nak gapo. Tak ada dia ada engkar pakak boleh belaka. Pak Abdullah bin Mas'ud ada engkar buat apa? Dia kufur orang pakak ada berzikir tu. Engkar buat apa? Ya nak berzikir ke? Jadi kano? Salah ke apa? Tapi ya engkar tadi bukan engkar di diri berzikir tu. Engkar di rupa cara ambil lah nak lah ni. Ya situ. Kita nak buat pandai-pandai sendiri dalam hukum agama. Lepas tu kita nak pujuk-pujuk akan Rasulullah. Kita pujuk-pujuk akan Rasulullah kerana kita nak ikut dan turut dia. Ni kita pujuk-pujuk Rasulullah, kita nak pandai-pandai sendiri dalam urusan agama. Diri Rasulullah tu manik, ingat. Apa mana manik? Tegahan, mari Nabi, kita nak buat amal gini, ikut kita. Halai. Hak tu hak kita kata buat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita nak ikut dia. Ini tepat hak tak sama. Cara mikir di antara orang duduk di atas bantasan dengan orang luar daripada bantasan. Cuma kita nak buat orang faham di atas ini batasan ni, kita kena pakai masa dan kena pakai cara dan tenaga. Jangan paksa orang, tak boleh. Agama kita nak paksa, tak ada. Royak ajaran molek. Guna akal fikiran molek. Guna cara mikir molek. Okey. Ada lidah yang fasih. Ada hujah yang cermelang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Ada cara mikir yang jelas. Ada kekuatan akal untuk nak memahamikan benar-benar kepada masyarakat. Okey, orang terima. Tak ada siapa dia tak sah. Tidak sah lah. Mana kata jangan, tak ada orang main tak sah, mari ada main sekat lah. Tak ada. Apabila situ dia nak tuduh tu. Nabi Muhammad ada belakang tu semua hak sebut tadi tu. Ya sah lagi ada mukjizat. Hak tu kita tak ada lah. Akhir sekali orang nak lawan ya tak boleh. Hai tuduh. Muhammad ni tak usah turut orang tua ni. Muhammad ni main pecah belah ni. Muhammad ni budak muda ni. Muhammad tak ada puak ni. Muhammad tak ada orang ikut ni. Muhammad puak sikit ni. Dia kata. Pak kita, kalau dia buat pakai lagu tu, habis licin kan? Tak boleh nak ikut benar-benar sama. Tengok alasan. Orang mana-mana royak agama, dengar. Tak ada masalah. Selama mana dia royak, qala Allah, qala Rasulullah, qala al-a'immah, okey. Alal aini wal ra's. Terima. Kalau tidak, tak sah. Dia suka buat cerita setengah-setengah. Kerana nak jagakan suara, nak jagakan habuai dunia, cerita. Cerita apa? Cerita dusta. Demo tu. Lari tak sewa orang itu. Wak gitu. Negeri tu waktu baik petua gini. Orang tu tak ada kata ni. Dia buat sedih sendiri. Buat cerita sendiri. Dusta adalah hukum agama. Ni. Sebab itulah kita duk kena pedayang hak tu. Dusta. Kita tak pandai juga. Tak reti nak pilih. Tak reti nak. Kita tak apalah kita kata Allah Ta'ala berikan ilmu pengetahuan kepada kita. Boleh ngaji belajar sikit sebanyak cara. Okey. Tapi setengah lagi tu. Nampak tak tu? Hak ni. Mana kata kita kena wipah. Wipah. Gi dengan akhlak. Pakai ye wi molek. Orang sunnah. Pakai ye wi molek. Nak ngajar orang pakai ye wi molek. Wi pakai supaya dengan adat istiadat tempat teh kita. Jangan buat pasal rupa pelak-pelak gitu tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai ye dia supaya dengan adat istiadat orang tempat teh dia. Jangan kita mukhalafah situ tak boleh. Agama kita aku benar-benar lagu tu. Pakai molek, bersih molek, niat hati hak molek sekali. Karena dia cedek ilmu pengetahuan, pengertian, akal fikiran, lidah yang fasih, sifat berani dan hemah. Okey. Falyatafaddal. Ada apa? Ngaji molek. Masa ngaji kita ngaji sungguh. Ni terkadang orang kita ni apabila nampak budak nak naik sikit ni, terkadang ada nak heret kaki. Turun. Budak dia tak ada siap dia. Tapi orang hak biasa duk heret benda tu. Ayuhan nas, ittaqullah. Takut ke Tuhan tu.
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ingat tu satu hari kita kena pergi jumpa dengan Tuhan. Kita nak jawab kan nak pada Tuhan esok. Ya nak naik ni budak nak naik sokonglah dia. Kita nak buat ya tak boleh dah, kita hantar pergi pada orang yang pandai. Dengan sebab kita berdeki, dengan sebab kata kita rasa tak puas hati, dengan sebab kata kita berasa kata tak boleh nampak orang lebih pada kita. Sah ngaji dengan dia tu. Tak sah buat gitu, tak sah ini, tak sah gini. Pakai aku anak budak tak sah habis semangat. Mas'uliyah hadapi Allah. Tanggung tak payah Tuhan hisab. Mati tak kita? Mati. Cerak mati. Al-maut la mahalah. Mati. Mati jumpa dengan dia. Jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Jangan Tuhan buat huduh nak kita. Sebab kita buat huduh terhadap orang nak jaga agama dia. Kabar dah. Tu. Pemuda hak baru-baru orang sunnah kita alhamdulillah. Akal dia buka. Wakak pun tak isap. Nampak tu tak? Mengaji dengan sungguh. Tapi nak sah. We ada ilmu, we cukup. We ada ilmu alat, we banyak. Gapo. Tapi hak molek, niat we molek. Jangan niat nak duit gaji, jangan niat nak kepada nama, jangan niat nak kepada pangkat, jangan niat nak pada nak membantah ke Tuhan. Tak. Niat lillahi jalla wa ala khalisah. Kerana Allah. Orang yang niat lagu tu wallahi wa billahi wa tallahi tu hakak belakang. Tu hakak belakang. Saya tak ada nak puji guru saya. Saya tak ada nak puji guru saya. Guru saya ni, dia tarbiyah amba lagu ni. Dia tu hari naik. Mati gi 10 tahun lebih dah orang dah akad lagi. Dia. Kehebatan tu ada di hati dia. Di hati manusia yang terikat dengan ajaran dia. Ya naklah tu. Kalau ada benda tu, insya-Allah. Ada apa? Al-ikhlas. Aku ngaji kerana aku nak jaga agama Allah. Aku ngaji kerana aku nak bawa agama Tuhan, nak pegang jawab terlepas pada Rasulullah tadi itu, aku nak tolong. Nak tolong bantu walaupun sikit-sikit pun tak apa, aku nak tolong bantu. Tuhan will lebih orang lagu tu. Percayalah. Orang hadap lagu tu semua lebih belakang. Tak ada pihak tak lebih. Tapi kalau kita dengar orang tak pilih, kita akan binasa dunia lagi. Belum pada akhirat. Tak boleh. Mikir nah kita tu hawi otak tu mikir. Liyabluwakum. Supaya Tuhan nak gama? Nak cobakan kamu. Coba gama? Ayyukum ahsanu amala. Hak mana nak tetap amalan molek dia tu. Apabila mari coba ya jadi sungguh. Hati kita ni. Tuhan dok pernah wui. Tuhan sokmo-sokmo ni kita minta doa ya wui. Satu kali ya tak wui. Ya tak wui kerana apa? Nak tengok kata hati mung tu lagu mana apabila aku tak wui. Terkadang kita manusia tak khabar. Tuhan. Jadi kedok aku dok doa dengan Tuhan ni hanya mari. Ya mari. Tapi kalaulah kita tetap molek, tak apa. Nabi Muhammad SAW Quran duk turun. Lepas tu tak turun lama. Kau dah kata mana? Kau dah kata Tuhan tinggal dah mu. Tuhan mu tinggal dah Muhammad. Mu tu suruh tunggulah di kaki bukit ni. Bahasa Sia kata siawelah. Ugi masa, asal tunggu. Nabi Muhammad puasa sedih hati. Ya duk tunggu wahyu. Daripada Tuhan. Serabut habis hawa. Dia kata, aku salah gapo ni. Apa wahyu tak turun kepada aku. Supaya aku salah gapo ni. Ya Allah, aku dah minta lama dah. Terkadang aku doa ni. Muwi sama pada aku. Sekali ni aku tak wi. Tuhan nak tengok hatimu lah mana. Orang kita gitu. Kalau dah wi sama tu. Ya tak berasa. Pegang sikit. Lama sikit. Nak tengok tak. Sungguh hendak mung dengan aku ni. Tu mana kata. Ayyukum ahsanu amala. Semua tu coba kita khabar tak khabar tu hak kita. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwa sedangkan ia Allah tadi itu
Al-Aziz sangat perkasa nama Tuhan ni. Al-Ghafur ni dua nama. Tuhan nama Al-Aziz ambil dana, ambil dah Quran. Al-Ghafur ambil dana, ambil pada Quran. Pi ambil wi ulama wi kitab. Ulama wi kitab. Manhaj salah ni orang yang pakar ulama banyak sekali dan ulama dia lebih hebat daripada ulama Ahmadiyah dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sungguh tak hak saya rakyat gini, siapa kata lebih alim bab hadis daripada Bukhari? Ada tak? Tak boleh nak kata, oh ya ada, tak ada. Lemah orang perempuan nak beranak tubik mari seumpama Bukhari, tak ada. Orang panggil Sahih Bukhari ni khatimah, penutup. Tak ada lah di dunia. Pakai ni lah saya pakai mak pun. Tuhan pilih. Innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Kelebihan di tangan Tuhan yang nak wipia pun tak boleh pia nak sekat. Ini kita kena faham. Fal azizu mutadamminun li sifatil izzah. Aziz itu, nama Al-Aziz itu mengandungi bagi sifat Al-Izzah. Sifat apa Al-Izzah? Sifat kemegahan. Wal ghafuru mutadamminun li sifatil maghfirah. Al-Ghafur mengandungi dalam tu sifat pengampun. Allah. Sedap dengar nama Tuhan. Apabila kita reti, kita dengar, ya lain. Ginilah hamba nak misal. Lidah kita apabila dia sihat molek, benda hak sedap dia kata sedap kan. Kalau dia tak sihat, afanallahu wa iyyakum ajma'in, hak sedap pun dia kata tak sedap. Dia gitu. Telinga apa supa? Telinga kita ni kalau kita dengar benda hak kena sungguh dengan ajaran, kena sungguh dengan benar-benar, dia rasa sedap. Tapi kalau benar setara mana pun, dia dengar rasa tak sedap sebab dia nyakit ada dalam hati. Nyakit ada. Nyakit kena apa? Kena pauhu, kena siuk angin demo. Siuk penyocoh demo. Rasa tak sedap lah. Allah. Nyanyo. Sanggup nak bahong. Sanggup nak menyocoh. Sanggup nak tuduh. Sanggup nak fitnah. Sanggup nak cemah. Kerana nak jaga habuai dunia yang sebentar ini. Sanggup benda tersebut. Mana email? Email kita duduk lana. Kalau dari hitam sekali pun, kalau duduk amal dengan sifat tersebut, tak ada beda. Yang ketiga, sikit lagi insya-Allah. At-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha. Tuhan menyata dalam Quran dia dengan molek yang kejim ni penting bagi kita. Penting sekali. Utama kita orang sunnah ni penting kena faham sini. Lepas tu tak usah pergi cari buku dengan orang balah dengan orang lah, tak usah. Kita orang sunnah jangan balah dengan orang. Kita nak apa? Kita pakat nak menyatakan kebenaran dengan alasan. Hak tu hak nak. Napa nak tekan? Sudah. Sebab tekannya tak ada nak benar-benar. Rasulullah SAW sebagai qudwah masalah ni. Apabila Quraisy main nak kecek dengan dia, Nabi kata, "Qul ya Utbah asma." Hey Utbah kata, nak kata apa aku nak dengar. Intaha min kalamika. Sudahkah daripada percakapanmu hai Utbah? Ya, kalau itu mau dengar aku pula. Ya gitu. Tu cara. Kalau mung duk akak suara, aku duk akak suara, oh, tak ada beda. Nampak? Itu bukan itu. Betul bukan. Jalan ni. Itu tak? Itu cara dia. Kenyataan dengan perbuatan. Fa'lin. Perbuatan di sini mana perbuatan Tuhan? Tuhan kita ada perbuatan. Asal siapa panggil kan keratam. Perbuatan dia tu ada. Awasfin ataupun sifat yang menunjuk di atasnya. Iaitu menunjuk di atas perbuatan. Menunjuk di atas apa? Di atas perbuatan. Dengan molek sini, hak dah jadi heboh juga ni.
Supaya kata kita tak jadi heboh dah. Kita berimej kena dah. Orang yang tak kena, kita nak mikir lagu mana yang kena sepang kita. Yang kena pergi dengan cara juga. Allah. Nak tanam pokok durian ni pun kena ada cara kan. Bagaimana kita nak buat orang seorang wipeh ni tak kena pakai cara. Boleh jadi? Tak boleh jadi. Kita nak buat, jangan kasar sangatlah. Bawa pohon kayu tu, anak-anak diri, anak pangga ni, pokok tu pokok ni takut patah. Tu dengan pokok kayu. Lepas dengar orang, supaya tepat. Hak kita kena pelembuk lah. Tapi hak tepat, hak kita kena catah je, kena catah juga. Dia kena tengok keadaan. Bukan lembuk belakang, tak. Bukan catah belakang, tak. Dia kena ada tepat-tepat dia. Itu dinamakan cara dakwah. Cara fahami kita nak seru. Dia kena ada cara juga. Kal istiwa'i 'alal 'arsy. Seperti istiwa Allah Ta'ala di atas arasy. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, sifat istiwa orang panggil sifatul fi'liyah. Bahasa Arab tu. Mana sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Makna Allah Ta'ala buatkan perbuatan ini di atas arasy. Maka perbuatan Tuhan tu dia buat dengan zat dia. Dia tak buat dengan hak lain. Nampak tu tak? Dia buat dengan diri dia sendiri. Hak tu kita tak kena kecek banyak dah. Orang tanya kata, kereta lalu apa utir tak pergi rumah saat ni? Kereta lalu 3 utir. Orang ada tak bawa dalam tu? Dia tak kena tanya lah. Sebab reti dengan sendiri nak lalu lagu mana kalau tak ada orang bawa. Driver dia tu. Dia tak kena tanya dah. Apabila kata sebut perbuatan Tuhan, fa'il dia kena pada Allah lah, tak kena sebut dah. Tapi kena sebut juga kerana orang nak engkarkan benda-benda seumpama matahari di tengah hari tu lah. Itu yang masalah tu. Sebab tu kena hurai. Apabila kita hurai, ya klik pasti ya. Sebab orang nak heret itu baik pada tempat hak sedia ni kan. Kita kena heret klik mari. Klik kita. Tak. Klik pada kitab dia. Kerja kita tak ada nak heret klik kita. Klik pada Allah Ta'ala dan Rasul. Hak tu ya kerja kita. Tak ada nak wiga tu, nak wiga ni. Tak ada. Kali istiwa alal arsh. Seumpama istiwa Tuhan di atas arsh. Ini panggil sifatul fi'liyah. Ada pun sifatul ulu. Hak tu panggil sifat zatiyah. Makna bagi kita tinggi belaka. Nampak tak tu? Tertinggi belaka. Tertinggi zat Tuhan yang bersifat dengan sifat al-ulu. Tertinggi zat Tuhan yang bersifat dengan sifat al-istiwa. Itulah. Tu. Setengah-setengahnya syarah kata, ya Tuhan tertinggi sungguh. Tapi bukan tertinggi kok nung dia kata. Bukan tertinggi atas bawah taklah nak panggil lagu tu. Kalau gitu pada hakikat ya royak lagu tu ya tak ada berimej kali kata Tuhan istiwa di atas arasy. Sebab Tuhan kaitkan perbuatan dia dengan arasy. Arasy ada mana? Ada patak bumi. Ke ada tengah bumi ni. Ke ada tengah udara ni. Ke ada pada langit yang dia yang ke pertama. Tak. Arasy ada akhir makhluk atas. Semua makhluk duduk bawah dia belakang. Lalu Tuhan kata, aku istiwa tertinggi, aku di atas arasy. Maka orang hak engkar sifat tu, dia kata kami tak ada engkar, kata Tuhan istiwa. Akan tetapi kami tak percaya kata Tuhan itu tertinggi di atas arasy. Kerana kalau kata Tuhan tertinggi di atas arasy, jadi jising. Jadi berjiring, jadi berjihak. Itu bahaya ilmu kalam tu. Tertudah kata Tuhan royak kata dia itu buat perbuatan dia itu di atas arasy. Sakukkan perbuatan Tuhan itu dengan arasy. Kalau kata Tuhan kata dia tu tertinggi, wa huwal ali. Kata banyak tu, tak ada wari. Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, okey, boleh kata. Ni ya wari. 7 tepat ya wari lah Quran. Tak ada royak lagu lain walaupun tepat. Tak ada. Tak ada lagi no. Hak tu royak ni. La yakfi tak cukup lagi. Kita nak gapo sangat duk PA tu. Nak gapo sangat.
Nah, faham tu nah. Beza di antara sifatul ulu dengan sifatul istiwa. Sifat istiwa Allah Ta'ala berlaku lepas pada Tuhan menjadikan arash. Adapun tertinggi Allah Ta'ala di atas segala makhluk, hak tu sedia kala. Kalau gitu soalan kata di mana Tuhan belum daripada jadikan arash, tak usah tanya. Itu apa panggil soalan orang yang tidak erti dengan ajaran agama. Walaupun nak rupa agama lagu mana pun bukan. Walaupun daripada mana-mana pun menyalahi Alkitab wa Sunnah, maka wajib kita tinggal akan itu perkataan. Sudah. Ada lagi ke perkataan lebih pada perkataan Tuhan? Kalau kata ada, cuba akak tangan, royak nama sikit kata, ya ada perkataan makhluk hak lebih daripada perkataan Tuhan lagi. Nak tengok sikit. Rupa lagu mana, ngaji ngatuk guru mana, duk mana, bahasa gapo, bangsa gapo, cara royak sikit. Terkadang sampai situ orang kita. Sia sungguh. Nah, terkadang sampai situ. Itu adalah benda yang kita kena tahu lah sini. Nah, benda yang kita kena tahu sini. Itu hak Tuhan royak mari. Wal maji, dan datang Tuhan. Tuhan kita ni aja, ya ayat tu ya datang. Waktu datang Tuhan, tak usah kata kok lain. Ya Tuhan datang. Kalau gitu serupa dengan kita. Tak. Kalau gitu tu, tanggung dah tu. Kita boleh kata Tuhan berdengar. Sungguh tak Tuhan berdengar? Sungguh. Kalau berdengar dah telinga Tuhan, ada kecil lah tu. Tak ada apa-apa sini nak bubuh. Bak sifat kecil wisupa lah. So, setara. Mata kilo tula. Ya kok tu. Majid pun supa. Ini sifat perbuatan Tuhan. Qala ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Bermula Tuhan di atas arash istiwa ia. Kalau kita tengok balik lurah Quran hak Tuhan wari ni habis terik kan. Nak tahu kok lain tak boleh dah. Sebab dia takhirkan istawa tulis belakang daripada Allah tu. Nak ayat tertakhsiskan istiwa itu di atas arash, sungguh. Nya kata majak lagi. Sebab Tuhan kata wa kallamallahu Musa taklima, hak tu takkid dengan masdar. Mari dia setengah-setengah manusia yang beriman ni jugalah kata majak lagi. Tak ada kali Tuhan kecek dengan Musa sungguh. Itu manusia. Itu manusia. Kalau dia tak segak 1000 kali dalih orang tua kata. Kalau hak nak, mudah-mudah. Gitu. Istiwa Tuhan istiwa sungguh. Di atas arash. Arsyur Rahman. Nampak tu tak? Asal dia duk jumlah Ar-Rahmanu istawa 'alal arsh. Asal kau tahu. Tapi hak tu tak balarah. Ayat Tuhan, hak Tuhan takhir hak ni balarah. Nampak tu tak? Mana Allah tu muta'allaq dia pahlik belakang ni. Mana ayat tu dia takkid dah tu. Nak nafi daripada perbuatan Tuhan ni gapo nama? Nak ayat kata ya buat sungguh. Bukannya kira-kira nak buat contoh-contoh gitu saja. Bukan. Sungguh. Tu. Apabila sebut sungguh, tak ada apa. Sungguh. Tak ada pasti kata apabila sungguh, pasti kena jadi serupa kita. Tak. Kalau gitu tak boleh nak sebut. Tuhan ada sungguh tak? Ada sungguh. Serupa dengan kita. Tak. Tu kita reti dah tak apa. Ngaji wipah. Tak salah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala kata lagi, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhan bagi engkau serta malaikat ada. Dan datanglah Tuhan bagi engkau dan malaikat itu, sedangkan malaikat itu pakai wawul hal, sedangkan malaikat itu bersaf-saf depan Tuhan. Lagu mana tak boleh kita dok pergi tanya lagu mana, tak usah tanya lagu mana. Ini adalah perbuatan Tuhan. Tuhan nak buat hak ni. Bila berlaku? Hari kiamat esok. Boleh tengok ah. Nampak kita ni kena pergi hari kiamat berlaku.
Tu. Kita akan boleh tengok apa hak Tuhan royak. Apa hak Tuhan dok cerita mari dalam Quran ini. Kita akan boleh tengok. Tak kena dok bimbang situ. Tu tak? Ni nak kita reti, jadi molek kata manhaj salah ya beriman lah ni. Ni khulasah dah ni ulama kita waktu baik ni. Wa illa dalam kitab ulama salah ni penuh. Yang kita tengok dengan nas dengan mata kepala hamba sendiri ni. Masa duk mengaji dengan guru-guru. Ni. Sini. Semua ada. Bukan manhaj hak mujassimah ni. Bukan manhaj musyabbihah ni. Bukan manhaj hasyawiyah ni. Bukan manhaj jihawiyah ni. Semua duk kata lagu tu kalau kita tilik kepada hakikat orang yang kata, ia tak keluar malaikat daripada orang yang capur fahamnya dia dengan falsafah ataupun ahli kalam. Berarti tengok. Cuba kita perhati. Kita tak usah kata gapo dia kata dah. Kita jangan kata pengadia habis pahala. Saya kata senyap. Tapi kita perhati tengok. Ya gini. Nampak tu tak? Ni nak kita reti kata, ya lagu mana apabila orang kecek lagu ni? Buat apa boleh yang mikir lagu ni? Ya kena ada sumber dia. Dasar dia boleh faham lagu ni mari di mana? Ya ada. Ya tak boleh nak tak ada. Ya tak boleh nak tak ada. Dengan sebab itu, kita tak kena duk syak dah lah. Kata jalannya kita adalah jalannya salafus salih. Sebagaimana alim ulama kita duk royak di dalam buku-buku. Dan ulama kita waris di dalam kitab muqarrah. Anak cucu kita dapat mengaji belajar dengan cara jelas. Kita tu dengar ratik. Kata, ustaz duk mengajar di sekolah ni, hak ni ya duk mengajar tak ada mengajar hak lain. Tu. Tak apa dah lah. Boleh dah lah apabila kita faham sepas situ. Okey, tak ada masalah gapo dah lah. Ni lah yang apa yang kita nak kemukakan kepada kita pada malam ini. Dan satu lagi sebagai jawapan yang kita akan jawab pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Orang tanya kita, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ataupun wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ayat mutasyabihat ke ayat muhkamat? Nak dengar jawapan, ikutilah kita pada perjumpaan yang lagi akan datang. Biiznillahi jalla jalaluh, kita akan hurai dengan cara detail dan jelas supaya kita ni boleh reti, boleh faham matlamat apa reti faham. Supaya nak sahkan iman kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita nak buat amal di atas iman hak kita sah tadi itu. Dan kita nak tunggu masa manakah Tuhan nak panggil kita balik. Klik kepada dia untuk apa? Untuk dapat ganjaran balasan dan kemenangan dan kemenangan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada akhir ni, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala bukakan mata hati kita. Boleh kita terima ilmu pengetahuan daripada isi kandungi perkataan alim ulama kita yang mengandungi di dalam itu perkataan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita akak tangan jadi ikhlas doa kepada umat Islam seluruh supaya Tuhan itu akak bala petaka dan sebarlah pengajian kita ni kepada mana-mana manusia. Dan marilah sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama-sama kita berdoa kepada majlis pengajian kita dengan ikhlas supaya kita boleh mengikuti pengajian kita sama-sama. Dan sama-sama kita itu boleh ta'awanu 'alal birri wat taqwa pula, iaitu sama-sama kita berdoa, sama kita bantu majlis dengan berdoa, dengan tenaga, dengan harta benda kita lah, supaya kita itu dapat berjaya sama-sama. Nak berjaya sama-sama, kita kena pakai usaha, buat sekadar mana kita mampu. Itulah
bekalan yang molek sekali daripada seseorang yang beriman, yang beramal. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.